Kita tengok kitab-kitab benar. Muka surat 10 pasal yang kedua ke atas sekali. Kita masuk bab baru. Pasal yang kedua, kelebihan penuntut. Dia letak situ apa? Kalau bahasa Jawinya P, bahasa Rominya P kan? Penuntut. Penuntut ni kena kepada kita. Kalau menuntut lain kata benda. Kalau tambah penuntut jadi kena pada kita. Apa kelebihan? Kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Apa kelebihan yang kita belajar pada malam ini? Betul. Baik. Ada pun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu adalah seperti berikut. Yang pertama, sabda Nabi SAW. Kita tengok kelebihannya. Baik. Nabi sebut orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat ini termasuklah ilmu yang kita belajar pada malam ini, iaitu ilmu tasawuf. Kan? Ilmu yang bermanfaat, apa kelebihan dia kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat ini? Nabi sebut dalam satu hadis dia, innal malaikah la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Nabi kata maksudnya sesungguhnya innal malaikah, dia kata malaikat Allah ni la tadau ajnihataha, merendahkan sayap malaikat itu li talabil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa merendahkan sayap? Bima yasna, karena sangat suka dengan orang, dengan perbuatannya, dengan orang yang menuntut ilmu. Tak salah saya dah baca ada satu hadis yang panjang dekat sini tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Ni lagi satu kita jumpa malam ni, hadis sahih riwayat daripada Ibnu Hibban. Nabi kata macam mana? Innal malaikah, tuan-tuan, malaikat ni ramai. Dalam ramai-ramai malaikat tu ada malaikat yang sentiasa menjadi peronda. Jadi ronda, dia kerja dia ronda-ronda. Ada majlis ilmu di taman, di surau Mawaddah. Maka satu tembakan cahaya naik ke atas langit pada malam ni. Ni Nabi sudah percaya dah hadis ni. Kalau tak percaya lagi, saya akan baca hadis lagi satu kejap ni. Kan? Nabi kata, apabila ada sedang menjenis ilmu, satu tembakan nur naik ke langit daripada bumi, maka penduduk bumi ini nampak di langit ini seperti mana manusia duduk di bumi nampak bintang di langit, nampak bulan di langit bercahaya, nampak macam tu. Maka sekumpulan malaikat Allah yang begitu ramai ini, dalam kumpulan malaikat itu Allah tugaskan khas mereka ini, namanya malaikat sayyarah. Saya dah baca dekat sini, sayyarah. Ya? Malaikat itu akan turun ikut cahaya itu, duduk bersama-sama dengan kita ni. Itu yang disebut apa dia? La tadau ajnihataha, karena mereka itu merendahkan sayap, duduk dengan kita ni tuan-tuan. Hampa saya tunduk respek, hampa saya pokok saya rendah macam tu, tunduk ni malaikat sayyarah ni tunduk dengan siapa tu? Dengan kita. Apa tujuan tunduk tu? Kalau hari ni kita nak ingat tabi ni, jumpa tuan-tuan angkat tabi, tuan sayang Allah hijab benar ni, tak nampak pada kita, tak nampak. Apa tujuan rendah sayap tu? Di talabil ilmi, kerana sukanya kepada orang yang menuntut ilmu. Walaupun lena dia tetap juga Allah untuk malaikat dia suka. Kemudian ridha bima yasna, dan kerana sangat suka kepada orang yang menuntut ilmu, manusia tetap tak datang menuntut ilmu. Begitu. Hadis yang kedua, ini kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Apa dia? Dapat rahmat daripada Allah, dapat keampunan daripada Allah, oleh kerana malaikat sayyarah ini doa kepada kita sekalian. Begitu.
Saya rasa dalam ada hadis tu dalam kitab ni. Tak salah saya ada baca dulu. Tetap sekejap saya tengok. Kita tengok muka surat kitab ni juga 293. Tadi hadis tadi dia tak berapa nak lengkap. Ada riwayat Ibnu Hibban yang tu. Kan? Muka surat tengok 293. Yang nombor 7 tu ke atas. Muka surat 293. Sekali lagi, ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ini hadis sahih. Siapa-siapa yang tak percaya kufur. Ya. Siapa-siapa yang ragu dia kufur. Kerana yang tadi hadis riwayat Ibnu Hibban, dia tidak termasuk hadis sunnah sittah. Jadi hadis sunnah sittah ni apa dia? 6 sunan sittah. Sittah ni 6. Muslim, Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Abu Dawud. 6 hadis ni kalau riwayat dia panggil sunan sittah. Tak percaya kufur. Kenapa dia? Dia punya ranking tu bawah sikit daripada ayat Al-Quran, power dia. Lain pada tu hadis, lain daripada tu, maka rawinya lemah boleh jadi kita tak buat. Kalau ni saya baca hadis Muslim tu. Kita tengok hadis tu. Tengok dalam kitab tu. Inna lillahi wa malaikatahu sayyaratun. Itu nama malaikat tu. Nama malaikat tu sayyaratun. Mana sayyarah? Sayyarah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita kereta peronda. Bahasa kita faham. Kereta peronda. Dia peronda aja dia. Dia cari majlis ilmu, dia duduk situ. Itu maksud dia sayyarah. Kerja malaikat ni nama dia peronda. Dia ronda aja. Ada bintang cahaya daripada bumi, turun duduk tu di dalam sayyarah. Nabi sebut, inna lillahi malaikatun sayyaratun yattabi'una majalisaz zikri. Allah Subhanahu wa taala ada beberapa malaikat, yang malaikat itu nama sayyarah, yattabi'una majalisan. Dia cari majlis zikir saja. Ni dia panggil majlis zikir. Majlis zikir ni apabila duduk majlis tu orang ingat ke Allah, nama dia zikir. Tugas dia cari majlis ni. Tak kisahlah yang majlis itu cerita kisah Rasul ke kisah. Dia duduk di situ, kumpulan malaikat ni akan turun duduk di situ. Faiza wajadu majlisan fihi zikrun, yakni berhimpunnya malaikat itu di majlis itu berzikir. Mereka itu turun duduk saja, dia berimpun duduk susun sehinggalah ke langit dunia. Sampai ni daripada di lantai kita ni, di dalam surau kita ni, dia bersusun sampai ke langit yang pertama. Berapa jarak langit yang pertama dengan bumi? 500,000 tahun perjalanan kuda, lari kuda laju. Itu jawab dia. Malaikat tu susun sampai sana. Sikit ke, ramai ke malaikat ni? Ramai. Duduk saja-saja tu apa dia? Qa'adu ma'hum wa khaffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Dan sekalian malaikat itu duduk bersama-sama di majlis dengan kita, hatta yamla'u ma bainahu wa bainas sama, bersusun sampai ke langit dunia. Fa iza tatarraku araju wa sa'adu ila sama, dan apabila selesai majlis kita nanti, dia akan naik balik menghadap kepada Allah Subhanahu. Tadi dia turun, selesai saja majlis kita, habis dia tutup kita terus ada spot tanpa melalui esok lah. Pahala apa yang kita dapat pada malam ni ditulis semua dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Repot segera. Begitu. Kita tengok, kita baca sikit lagi. Fayas'aluhumullah azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Apabila sampai depan Allah, habis majlis kita nanti, malaikat sayyarah yang duduk bersusun-susun tadi, dia duduk bukan saja duduk minta doa kepada kita, ya Allah ampun dosa simpulan yang ada dalam surah Mawaddah ini. Ya Allah, bagi
bagilah ganjaran apa yang dia mahu. Bertasbih kepada Allah sehingga dah selesai majlis kita nanti. Tak berhenti, no stop. Bukan seorang malaikat tu bersusun sampai ke langit dunia. Itulah kerja dia, tak berhenti. Ni saya duk habaq dia duduk dengar. Dia kata, Ustaz Zaidi cerita pasal kita pula lah. Dia kata, Ustaz, dia dengar. Apabila sampai itu di hadis ini kata apa dia? Fayas'aluhumullah azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Apabila sampai jadi depan Allah, min aina ji'tum? Allah tanya malaikat ni, mari daripada mana ni? Ramai sangat ni. Kalau kita nak bahasa senang kita faham. Allah tanya malaikat tadi kan, dia naik balik menghadap Allah. Allah tanya, ini datang daripada mana ni? Amal-amal ni apa hal? Begitu. Fayaqulu, jawab malaikat ni, min indi ibadik fil ard. Wahai Tuhan kami datang ni daripada bumi. Allah dah tahu dah, Allah tak tanya pun, Allah tahu dah datang daripada mana. Tapi sebagai apa dia? Kasih sayang, bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, nimai daripada mana? Min aina jitum? Fayaqulu, jawab malaikat sejarah ni ramai-ramai, min indi ibadi fil ard. Kami datang ni semua, kami ni datang daripada bumi di Syahalah, di surau sekian. Beritahu kepada Allah, report secara detail. Sehingga ni nafas kita ni ditulis dan direport juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ni setiap pergerakan sendi kita tulis, catat, buat dalam buku, nota ni pun direport juga kepada, bagi tahu juga detail macam tu. Fa yaqulu lahu, maka Allah tanya lagi sekali, kaifa taraktum ibadi? Okey, baik. Kamu datang daripada surah Mawaddah, kamu catat semua apa yang hamba aku buat tadi, kemudian apa yang mereka mahu. Allah tanya lagi malaikat ni, apa yang mereka nak? Apa yang mereka mahu berkumpul di surau itu, apa dan cerita apa yang mereka minta? Fayaqulu, kata malaikat ni, jawab oleh malaikat ni, taraknahum yusabbihuna, wahai Tuhanku, mereka minta kepada, mereka bertasbih kepadamu, wa yuhalliluna, dan mereka berzikir kepadamu wahai Tuhanku, wa yahmaduna, dan mereka memuji kamu, subhanallah. Mereka tidur repot macam tu. Wa yas'aluna, dan mereka memohon sesuatu daripadamu ya Allah. Tu saya kata detail. Ni dalam hadis dia macam tu je. Dia in detail. Mari berwuduk, azab waktu mana, semua dia bagi report macam tu. Fayaqulu, tiba-tiba malaikat ni report macam tu, ya Allah, mereka berzikir, mereka bertahmid, bertahlil dan memuji, baca kitab apa, semua ni direport macam tu. Last sekali malaikat apa kata? Wa yas'aluna, wahai Tuhanku, aku tahu mereka minta sesuatu daripada kamu. Begitu report tuan-tuan. Fayaqulu, kata Allah, wa ma za yas'aluni, apa yang mereka minta daripada aku? Qalu, jawab malaikat ni, jannatu, wahai Tuhanku, mereka minta surga. Aku tahu dalam hati mereka yang datang bersusah payah ni, mereka nak kepada surga. Allahumma ajirna minan nar, minta jauh daripada neraka, mereka nak surga. Qala, dalam hadis tu Allah tanya lagi, tuan-tuan, berdialog ni, antara dialog. Qala, Allah tanya lagi, wa hal ra'au jannati, mereka pernah tengok ke surga aku yang lu minta sangat tu? Pernah tengok kan? Tu, qalu la ya Rabbi, wahai Tuhanku, tak pernah tengok jenis buah dalam surga pun tak pernah tengok. Yang kata surga ni pun tak pernah nampak, tapi siang malam bersusah payah datang ke surau, lu minta surga kepada kamu. Qala, Allah kata apa dia? Fa kaifa law ra'au jannati. Tuan-tuan, kalau bahasa Arab ni jadi fa kaifa law ra'au jannati. Allah kata apa dia?
Kalaulah orang Shah Alam ni tengok syurga aku sekali je, agak-agak macam mana dia pakat nak masuk syurga. Itu bahasa senang kita pakai. Falau ra'au jannati, kalaulah ni, kalaulah kita ditengok sekali, Allah kata kalaulah aku beri tengok sebelah saja daripada syurga, agak-agak macam mana mereka ni nak masuk syurga, berebut asanya dalam keadaan tak nampak ni pun dari hari itu dia minta syurga, minta syurga. Tuan-tuan, tu repot. Hadis ni panjang, bawah ni jam berapa orang qalu baca begini kerana dia berkaitan dengan kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Okey, qalu, kata malaikat ni lagi, wa yastajiru, wahai Tuhanku, mereka minta berlindung kepadamu sesuatu. Wa mimma yastajiruni, kemudian Allah kata, apakah mereka yang takut sangat minta berlindung daripada aku tu? Qalu, jawab malaikat ni, min nar, mereka minta jauh daripada neraka, minta berlindung sangat-sangat siang malam doa itu sampai ke majlis ilmu. Fayaqulu, Allah kata pada, hal aranari, mereka pernah tengok dekat neraka aku ni yang takut sangat ni? Tuh, Allah tanya, tu minta siang malam jauh berlindung daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Tiap-tiap lepas kali sembahyang tu minta ni. Qalu, jawabnya malaikat ni, la ya Rabbi, tak pernah tengok pun, geng ni semua tak pernah tengok neraka. Sekali lagi Allah kata pada qala fa kaifa law ra'auha, kalau dah mereka ni aku dibentangkan satu zahrah api neraka, agak-agak macam mana manusia ni akan lari daripada api neraka ni nak masuk syurga. Begitu keadaan, tuan-tuan. Qalu, kata malaikat, dialog dia baca malaikat ni. Qalu, kata malaikat, wa yastaghfiruna, dan mereka minta ampun kepada wahai Tuhanku. Fayaqulu, mereka semua minta ampun, minta surga dan minta ampun dosa. Kan? Allah kata pada, ushidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum minastajab. Allah kata pada, aku akan lepaskan siksa mereka itu daripada azab api neraka, dan aku akan ampun apa dosa yang mereka lakukan walaupun sepenuh bumi. Bagi keampunan aku. Begitu repot malaikat ni kepada Allah, ya Allah bagilah keampunan kepada mereka. Sedangkan malaikat tadi duduk tadi belum habis lagi majlis ilmu, minta ampunan. Sekali lagi apabila bertemu dengan Allah, sekali lagi malaikat ni kata, wahai Tuhanku, bagilah keampunan kepada hamba-hambamu tadi yang duduk dalam surau tadi. Allah kata pada, aku akan beri keampunan kepada mereka walaupun dosa mereka sepenuh bumi ini. Tuhan kita, tuan-tuan. Tapi manusia tak duduk dalam majlis ilmu ini. Dari masjid saya besar, 1000 orang masuk. Sembahyang maghrib kalau hari biasa ni 100, tak tahu berapa saf. Bentarlah ustaz apa semua ada cukup. Habis je tinggallah dekat 10 orang, 20 orang. Azan Isyak lagi penuh balik. Tuan-tuan, penuh balik. Semua masjid macam tu. Masa sembahyang ajil, ada je majlis ilmu balik. Jadi dia dengar azan, mungkin dia tengok jam berapa, dia agak-agak jadi dia letak. Masya Allah, kalaulah mereka dinampak di ganjaran ni, tuan-tuan, tak balik. Tak balik. Boleh kena ganjaran ni pasal tak nampak. Cuba lumbuk duit. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, pekat ambil duit 100,000, dia lumbuk kat situ. Manusia nak balik tak? Tak balik. Manusia takkan balik. Tapi benda ni tak nampak. Dibayar akhirat macam ni mahal di akhirat. Nak dibanding dengan duit tak boleh. Dia mahal. Begitu.
Kemudian baca lagi hadis tu. Fayaqulu, kata malaikat, repot lagi sekali. Malaikat kata, qihim ya Rabbi, fulan abdul khattab. Malaikat repot macam tu. Wa innama marra bihim wa jalasa ma'ahum. Malaikat kata, wahai Tuhanku, kejap, repot tak habis. Ada satu kes. Apa dia kes ni? Malaikat yang repot. Bihim ya Rabbi, fulanun, ada satu seorang hamba Allah, abdul khattab, dosa ni tak tahu banyak mana dosa dia, terlalu banyak dosa dia, tapi dia datang, dia lalu depan surau ni, dia nak pergi tandas. Kita buat contoh macam tu lah. Ni repot malaikat ni kepada Allah. Yang kita tadi selesai dah, Allah bagi keampunan siap-siap dah, kan? Tapi malaikat dia kata, wahai Tuhanku, ada satu kes. Bagaimana dengan dia ni? Dia tak mau duduk majlis ilmu, tapi dia lalu, dia rasa nak kencing, dia pergi tandas. Lepas tu dia dengar, dia bukan niat nak ngaji, nak duduk dalam majlis ilmu, dia pergi tandas. Lepas tu dia dengar, dia ada apa ni, dia bising-bising ni. Dia duduk berhenti sekejap. Duduk berhenti sekejap, jangan-jangan ceramah Imam Zaidi ikut. Dia kata, ni hamba Allah ni. Jadi macam tu, saya buat contoh je lah tu. Dia tak niat nak duduk majlis ilmu, tapi dia lalu dekat dengan majlis ilmu. Itu maksud dia. Dia lalu tapi dia duduk dengar. Macam orang tak mari semayang, dia duduk dengar. Dia buka beranda dia, duduk pakai dengan umur sudah lah, dia kata. Aku semayang ke rumah, pakai aku dengar ceramah di rumah sudah lah. Nak kira macam mana orang ni? Kami ada repot. Ni malaikat ditanya Allah. Jadi dengan orang yang macam ni, sedangkan dia ni ibnu khattab, dosa yang cukup banyak, tak tahulah nak cari sebesar sayap nyamuk pun kebajikan tak ada pada dia. Malaikat dosa benar. Masya Allah, malaikat repot begitu. Fayaqulu, tengok hadis tu. Fayaqulu wa aidan huwa qad afartulah. Masya Allah. Allah kata apa? Tempiasan majlis ilmu ni, bagilah juga keampunan kepada dia. Tuan-tuan, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Bagaimana kita daripada tadi kita dah tahu dah kata ada majlis ilmu pada malam ni, kita pasang niat dan kita bawa kita. Tuan-tuan bayang Tuhan nak bagi pahala kepada kita macam mana. Yang kawan ni tak niat pun, Allah kata, okey, bagi juga keampunanku kepada dia. Oleh kerana dia datang juga dengar sikit-sikit walaupun duduk dalam tandas. Bagi keampunan. Begitu keadaan tuan-tuan. Lahumul qaul la yasqa bihim jalisuhum. Kenapa dia juga adalah keampunan. Kerana kaum yang duduk di dalam majlis ilmu itu yang tidak akan celaka majlis itu. Bagi keampunan. Tuan-tuan, kita pasal niat daripada tadi, tuan-tuan boleh bayar akhirat nanti kita tengoklah apa kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat itu majlis ilmu. Tuan-tuan, kita ni dengan dosa kadang-kadang dia takut ni. Ada satu orang mai cerita dengan saya, masa muda dulu pop yei sekala, masa muda enjoy sekal sana sini, jadi dia rasa berdosa banyak sangat. Sampai umur dia gitu, orang ajak dia pergi umrah, pergi berhaji. Dia teringin nak pergi ni kerana dia dosa banyak. Dia cerita ada ni bukan dalam hadis, selingan masuk sikit. Jadi dia rasa dosa banyak. Kawan-kawan pun tu cakap, kita pergi sana, kita dosa banyak, kita buang dosa di sana. Sampai hari ni faham orang macam tu. Betul tak tu? Kita kan dosa banyak, kita pergi Mekah nanti, kita buat haji umrah, kita minta ampun dosa banyak-banyak lah. Jadi kawan-kawan ni duduk gerak ni, ustaz sama ustaz ni duduk cerita. Saya kata cerita macam ni pun ada ni. Ada. Dia kata kalau kita banyak dosa, nanti pergi sana, dosa banyak sangat, Kaabah tak nampak pun. Kawan mahu nak pergi bertaubat, dosa banyak, hak kawan surat lagi pula, pergi kata macam tu. Macam-macam lah kan, kejadian di Mekah ni macam-macam kan, berlaku macam-macam. Ada yang jalan tak nampak kan, ada yang sesat,
Dosa banyak tu. Itu kawan ni nak pergi ni pun duk pikir banyak kali dah. Kawan lagi seorang pula dia kata kalau kita dosa banyak pergi sana, Kaabah tak nampak. Dia tu susah hati. Bini duk ajak juga ni kawan dia cerita dengan saya hal kejadian ni. Pergi di sana, sampailah naik kapal terbang apa semua, tak tahu lah berpeluh lah dia ni. Nak turun kapal terbang tuan, dia nak bangun tak boleh atas kursi. Dia kaya, dia menjerit, habis ni semua pramugari pekat narik gajah. Dia kata habislah, dosa banyak, habislah, bukan sampai engkau lagi, baru nak turun di jeddah. Allah dah tunjuk kepada aku nak bangun di kursi ni pun tak boleh. Apa-apanya pramugari kita kecil, tadi pinggang belum buka lagi. Dia takut punya pasal tu, ada orang macam tu. Dia tak tahu kerana dia mengenangkan dosa, dia tak tahu lah dosa dia buat apa dulu. Dia kata jangan tanya benda apa yang aku tak pernah buat lagi. Tuan-tuan dia jawab macam tu kira habislah dia jahat semua. Ni mai duduk dalam majlis ilmu, malaikat kata apa tadi? Nak cari sebesar sayap nyamuk pun tak ada kebajikan yang dia buat, tapi kalau dia duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi ampunan pada dia. Tu Nabi buat contoh majlis ilmu ni umpama taman syurga. Manusia tetap tidak akan duduk di taman syurga di atas dunia ni. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan belum? Dah lepas ke apa? Lepas. Sikit. Kan 5 minit lagi. 9.45 kita mesti. 8.45 kan 9.45. Baik, baca lagi satu hadis. Tengok balik kitab yang muka surat 10 tadi. Itu tentang kelebihan majlis ilmu ni besar, ya. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat itu. Nabi kata, la an taghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalli mi'ata raka'atin. Nabi kata sesungguhnya jika seseorang kamu itu Fata'allama baban minal ilmi, pagi-pagi lagi mempelajari satu bab daripada ilmu. Daripada petang tadi itu kita dah dapat WhatsApp dalam grup, malam ni ada kuliah pada malam ni. Begitu. Kan? Kemudian Nabi kata pada khairun min an tusalli mi'ata raka'atain. Nescaya terlebih baik daripada dia sembahyang sunat, apa itu? Sembahyang sunat lebih baik daripada ia seseorang yang menuntut ilmu satu bab itu sebanyak 100 rakaat. Tu ganjaran hadis yang kedua apa dia? Kita belajar satu bab yang pada malam ni, apa dia? Bab kelebihan menuntut ilmu. Kita belajar malam ni lebih baik daripada kita sembahyang sunat 100 rakaat. Lebih baik pada tu tak tahu nak cerita macam mana. Satu bab. Tapi kita bakal belajar satu bab. Banyak bab kita belajar. Tuan-tuan, ni yang kata majlis ilmu. Lebih baik kita sembahyang. Kita tak ada pun sembahyang 100 rakaat, haji sembahyang sunat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kan mana ada? Tak apalah, andai katalah qabliyah ba'diyah sembahyang 5 waktu tadi kita tabung semua, kita buat semua, tak sampai juga 100 rakaat. Tu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Ni hadis sahih. Kemudian hadis yang ketiga, tengok di kita. Nabi SAW bersabda, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqihi. Orang yang menuntut ilmu itu jadi jaminnya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut macam tu. Kenapa tuan-tuan? Ada orang tak boleh menuntut ilmu ni pasal dia duk kalut cari rezeki. Tak ada. Yang ni tak sempat pasal duk kalut kerja. Tapi Nabi sebut cari rezeki itu, Allah cari ilmu itu, jangan bimbanglah, Allah jamin. Malam ni ada kuliah pada awal sekian, tak payah nak buat time. Macam tu. Malam ni ada kuliah. Bola kejap kita tengok boleh. Berita TV3 saya kita tengok boleh. Begitu.
Dia kena jadi macam tu. Bab rezeki Allah kata, Nabi kata Allah yang jamin. Tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi ada dua beradik. Dalam satu hadis ada dua beradik. Yang kawan adik ni duk belajar dengan Nabi. Kawan abang ni buat kerja, bagi duit kepada adik. Sama lah kita penyari ni sama. Abang buat kerja, bagi adik masuk tahfiz. Tapi abang bagi duit kepada adik ni untuk nak belajar tahfiz. Akhirnya kawan adik ni cerdik, pandai ilmu agama, dia jadi masyhur. Abang rasa hati, rugi lah aku, nanya lah aku cari, aku buat kerja hanya dapat ilmu. Pergi mengadu hal ni pada zaman Rasulullah, pergi mengadu. Yang abang dia pergi mengadu, ya Rasulullah, adik saya dia duk mengaji dengan tuan tu ikut pergi sana sini tu, belanja dia saya, yang bagi saya buat kerja. Jadi saya tak dapat ilmu apa, rugi lah saya. Nabi jawab apa dia? Nabi kata, yang duit hang duk bagi dengan adik kamu tu sebab dia belajar ilmu, kalau tidak kamu tak akan dapat rezeki tu. Macam tu lah kita jumpa aku dengan tahfiz, ambil ya, RM5, RM10 pergi belanja makan kawan-kawan. Tuan-tuan, serupa kita pergi hidup baca Quran dengan dia. Dia panggil apa dia? Kelebihan bagi kepada orang yang menuntut ilmu. Nampak budak-budak pondok ambil duit buat belanja, dia RM10 kan? Pahala dia macam dia menuntut ilmu juga. Tu nak cerita pada kelebihan buat kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu pun sampai macam tu, tuan-tuan boleh bayar nak macam mana kita je sendiri yang menuntut ilmu. Begitu. Baik, tengok kita lagi. Dan yang keempat, dan selanjutnya kata Syekh Ibnu Atha'illah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatil At-Tadbir, kata Syekh, a'lam anna al-ilma haitsu ma takarrara bil kitabil aziz wa sunnati minal innamal muradu bihi al-ilmu al-nafi' allazi tuqarinuhu khasyatu wa taktanifuhul makhafah. Kamu hendaklah mengetahui, kata Syekh Ibnu Atha'illah, adalah kamu mengetahui bahawa penyebutan ilmu berulang-ulang kali di dalam Al-Quran yang maha mulia itu, atau di dalam hadis Nabi SAW itu, maksudnya sebenar yang dikehendakinya ialah ilmu yang memberi manfaat, yang disertakan dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan diliputi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia macam itu. Masuk di dalam Al-Quran banyak hadis suruh kita menuntut ilmu. Dalam Al-Quran banyak pun suruh kita menuntut ilmu. Dia kata ilmu yang bermanfaat ni, makin kita belajar, makin kita rasa takut dengan Tuhan. Makin kita belajar, makin kita rasa jahil. Itu maksudnya. Ya? Makin kita belajar, makin kita rasa kita jahil. Makin kita belajar, makin kita rasa takut dengan Tuhan. Makin kita belajar, makin kita rasa tak ada apa dunia ni, aku dengan Allah saja. Itulah yang dimaksud, dia kata kelebihan, tajuk dia apa dia? Kelebihan menuntut ilmu yang bermanfaat, baru ada manfaat. Tapi kalau makin belajar, makin rasa dia jadi ustaz, oh dia saja boleh fatwa kepada orang, dia saja menghukum, dia rasa dia saja yang hebat. Ini ilmu yang tidak memberi manfaat. Kan kita dah bahas tentang ilmu yang bermanfaat. Ada manusia yang macam tu hari ini. Makin dia belajar, makin dia rasa sombong. Makin dia belajar, makin dia nampak orang lain semua tak betul, kira dia saja betul. Makin dia belajar, makin dia tak berkawan dah dengan kita. Dia berkawan dengan orang-orang yang sebaya dengan dia saja, dengan setaraf dengan dia saja. Hari ini jadi, saya tak perlu sebutkan siapa. Makin dia belajar, makin dia nampak aib orang lain, dia tak akan nampak aib dia sendiri.
Ni kata Ibnu Athaillah. Dan kita pernah belajar dengar dari kitab Hikam. Hikam. Kan kitab Hikam ila wadiah. Tak hikam kan tasawuf, tapi yang paling tinggi. Itu. Makin dia semayang, makin dia rasa dia tidak ada dosa. Makin dia berzikir, dia makin rasa dia suci daripada orang lain. Ini semua amalan dan ilmu yang tidak memberi manfaat kepada seseorang itu. Ini jadi banyaklah. Makin dia belajar, tuan-tuan, makin dia jadi ustaz, makin mulut dia. Oh, takut kita tengok. Makin dia belajar, makin dia ada ilmu, lebih-lebih lagi orang puji dia. Lagi dah dia sakat. Lebih-lebih lagi dia ceramah, ada pengikut ramai. Dia rasa sakat. Tuan, ni syaitan kan lebih alim daripada malaikat. Itulah tarik-tarikan. Begitu. Habis itu, yang kelima kata Syekh Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah dalam syarah Hikam. Dia membuat kitab Hikam pula di sini. Wallahu a'lam berarti ke situ. Dan yang kelima kata Syekh Ibnu Abbad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syarah Hikam. Dia ambil banyak kitab ni, yang kitab yang kita baca ni banyak diambil daripada Hidayatul Hidayah, kitab Imam Al-Ghazali, dan banyak juga diambil buah-buah daripada kitab Hikam. Dia tak ambil semua sebab kitab Hikam ni payah. Ada orang boleh baca. Wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agama-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami belajar ilmu agama ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami di dunia ini ya Allah dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Kami banyak dosa padamu ya Allah. Engkau sajalah yang mengetahui dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Tetapi kami mohon padamu ya Allah, sebelum Engkau pejam mata kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, jangan tinggal walaupun sebesar zarah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk bangun solat malam dan bertaubat di atas dosa yang ada pada kami begitu banyak ya Allah. Jangan memberatkan tulang kami pada waktu malam ya Allah. Ringankanlah tulang-tulang kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesembuhan penyakit-penyakit yang ada pada kami ya Allah, supaya kami ringan untuk bangun solat malam dan memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah. Fahamkanlah mereka ilmu agama ya Allah. Fahamkanlah mereka ya Allah ilmu agama ya Allah, karena kami tidak mampu mengajar mereka ya Allah. Ahli keluarga kami ya Allah, karena kami pun jahil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada penduduk kami ini ya Allah. Gerakkanlah hati mereka ya Allah untuk datang ke surau ini, solat secara berjemaah dan belajar ilmu agama ya Allah. Mereka adalah saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa pada kami ya Allah. Kami tidak sempat membuat kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin Engkau hantarkan kepada kami malaikat sayyarah ya Allah untuk dengar apa yang kami minta ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami yakin ya Allah Engkau mendengar apa yang kami minta ini ya Allah. Kami yakin Engkau melihat apa yang kami lakukan pada malam ini ya Allah. Semata-mata kami mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika Engkau himpun manusia di padang mahsyar nanti, Engkau hisabkan amalan kami ya Allah, dan Engkau beri buku catatan kepada kami yang hasil dan hisab-Mu ya Allah. Maka ketika itu Engkau berilah buku catatan hisab kami dengan tangan kanan ya Allah.
Janganlah Engkau beri buku catatan kami itu dengan tangan kiri ataupun belakang, ya Allah, yang menyebabkan kami terumpan ke dalam neraka, ya Allah. Ya Allah, kami sudah menyesal apa yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, kami sudah menyesal apa yang kami lakukan padamu, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Kami yakin lautan keampunan kamu sangatlah luas untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami dengan sesuatu benda yang kami tidak dapat tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yakin Engkau dengar apa yang kami minta ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.